Rusuhan yang pernah berlaku di penjara Pudu. Kebanyakan generasi muda zaman sekarang tidak lagi dapat melihat bangunan penjara Pudu yang tersegar indah di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Ini kerana pada tahun 2012, bangunan penjara Pudu telah dirobohkan bagi memberi laluan kepada projek-projek pembangunan di sekitar kawasan berkenaan. Penjara Pudu terletak di Jalan Hang Tuah, dahulunya dikenali sebagai Jalan Shaw, telah dibina oleh pihak koloni British antara tahun 1891 hingga 1895. Penjara Pudu terkenal dengan keunikannya yang tersendiri, iaitu di sepanjang dinding luarnya dipenuhi lukisan mural. Lukisan mural di sepanjang dinding luar penjara ini telah diktiraf sebagai lukisan mural terpanjang pada suatu ketika dahulu. Apabila kita bercerita tentang penjara Pudu, terlalu banyak kisah yang terpalit dan sudah tentulah banyak kisah yang kurang enak didengari. Antara kisah yang pernah menggempakan negara pada suatu ketika dahulu ialah peristiwa rusuhan banduan di dalam penjara Pudu. Peristiwa mengerikan ini berlaku pada tanggal 17 Oktober dan berakhir hanya selepas 6 hari. Rusuhan di dalam penjara ini bermula oleh 6 orang banduan yang diketuai oleh seorang penjenayah yang bernama Jimmy Chua. Jimmy Chua dipercayai telah menahan seorang doktor dan pembantunya, lalu kedua mereka dijadikan tebusan. Jimmy Chua atau nama sebenarnya Chua Chap Seng merupakan seorang warga negara Singapura dan telah dipenjarakan di penjara Pudu setelah disabitkan atas kesalahan membunuh seorang anggota polis pada tahun 1984. Pada ketika itu, Jimmy Chua merupakan penjenayah yang paling dikehendaki pihak polis. Selain daripada membunuh anggota polis itu, Jimmy Chua juga terlibat dengan beberapa aktiviti jenayah lain seperti mengetahui kumpulan kongsi gelap dan juga kesalahan memiliki senjata api tanpa kebenaran sah. Akhirnya, unit risikan D4 dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur berjaya membekal Jimmy Chua dan dibawa ke muka pengadilan. Pada 17 Oktober 1986, di waktu pagi yang tenang dan damai, rutin pemeriksaan kesihatan ke atas banduan dijalankan seperti biasa oleh doktor dan pembantu yang bertugas. Dr. Razi Jafar, seorang doktor pakar kulit daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, bertugas pada pagi itu bersama 2 orang pegawai perubatan. Ketika Dr. Razi sedang menjalankan pemeriksaan kesihatan, secara tiba-tiba mereka telah diserang oleh 6 orang banduan yang telah diketuai oleh Jimmy Chua. Kumpulan Jimmy Chua telah menyerang Dr. Razi serta pembantunya menggunakan kasut tumit tinggi dan beberapa senjata berbahaya lain yang telah diubah suai bagi operasi serangan pada pagi itu. Kumpulan perusuh ini juga terdiri daripada 5 orang penjenayah lain yang berkomplot dalam peristiwa tebusan ini. Kesemua mereka dipenjarakan di penjara Pudu atas kesalahan di bawah atas senjata api. Keadaan menjadi semakin kelam kabut apabila bekalan elektrik di bilik perubatan tersebut turut dimatikan. Kumpulan penjenayah ini telah mengarahkan warden beberapa orang banduan dan pembantu perubatan lain untuk meninggalkan bilik perubatan tersebut. Hanya Dr. Razi dan beberapa orang sahaja yang dijadikan tebusan. Warden yang diarah keluar dari bilik perubatan sebelum itu telah bertindak bijak dengan mengunci klinik tersebut daripada arah luar bagi mengelakkan kumpulan penjenayah itu meloloskan diri. Warden tersebut kemudiannya meminta pihak pegawai penjara bagi mengepung bilik tersebut dan mereka segera melaporkan hal ini kepada pihak polis bagi tindakan selanjutnya. Jimmy Chua tahu dia bakal menerima hukuman gantung sampai mati akibat kesalahannya membunuh seorang anggota polis. Jimmy Chua mengingatkan tindakannya membuat rusuhan ini dapat mengunggut dan membuat rindingan bagi mengurangkan hukuman ke atas dirinya. Ketika berada di bilik perubatan bersama beberapa orang tebusan, Jimmy Chua berpeluang bercakap dengan beberapa orang pegawai polis dan dia berkali-kali menuntut agar dirinya dan beberapa orang rakannya dibebaskan oleh pihak berkuasa. Sebagai pertukaran, mereka berjanji untuk melepaskan tebusan pada ketika itu. Kumpulan Jimmy Chua telah menolak sebarang bantuan berbentuk makanan yang dihantar kepada mereka kerana mereka mengesyaki bantuan makanan tersebut terdapat bahan-bahan yang akan melemahkan badan mereka. Pada waktu yang sama, Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam pada ketika itu, Datuk Muhammad Zaman Khan, telah menolak segala permintaan Jimmy Chua untuk menampakkan kenderaan dan wang tunai. Beberapa hari berlalu, keadaan telah menjadi semakin tegang dan kritikal. Orang ramai telah mula berkumpul di sekitar kawasan penjara untuk mengetahui situasi sebenar di dalam penjara Pudu. Malah bagi ahli keluarga yang hadir untuk melawat bantuan lain juga tidak dibenarkan masuk untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku.
Bagi menyelesaikan kes seperti ini, pasukan polis yang pakar dalam misi anti pengganas iaitu Unit Tindakan Khas UTK telah diarahkan untuk memulakan perancangan rapi bagi menyerang hendap kumpulan Jimmy Chua. Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah tidak membenarkan pihak UTK daripada menggunakan sebarang senjata api bagi mengelakkan berlakunya pertumpahan darah. 6 hari yang mencemaskan berlalu, akhirnya pasukan UTK berjaya menemui masa yang tepat untuk bertindak. Dianggotai oleh 12 anggota, operasi menyelam masuk ke dalam bilik perubatan tersebut tanpa disedari oleh Jimmy Chua dan rakan-rakan telah berjaya. Apa yang lebih mengejutkan, kejayaan operasi ini sebenarnya turut dibantu oleh seorang banduan yang telah memaklumkan kepada unit keselamatan bahawa Jimmy Chua dan rakan-rakannya sedang nyenyak tidur. Banduan tersebut juga telah membantu mereka bagi membuka salah sebuah pintu pagar dawa di bilik perubatan tersebut tanpa disedari pasukan penjenayah. Misi mencemaskan ini berakhir dalam masa yang pendek hasil kecekapan dan kepantasan pihak UTK dan banduan yang memberi pertolongan. Tiada senjata api yang digunakan, sebaliknya hanya cota dan rotan digunakan bagi mempertahankan diri ketika operasi. Kecekapan UTK menyebabkan tiada kecederaan serius untuk kedua-dua belah pihak dan kumpulan Jimmy Chua hanya mengalami kecederaan ringan. Kesan daripada rusuhan terancang ini, Jimmy Chua dan 5 lagi rakannya sekali lagi dibicarakan di Mahkamah Tinggi dan mereka didapati bersalah di bawah Akta Culik 1961 yang membawa hukuman maksimum mati jika sabit kesalahan. Kesemua mereka telah dikenakan hukuman gantung sampai mati pada 10 Oktober 1989.